الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala masih rezekikan kita untuk bersama-sama hadir dalam majlis muzakarah pada hari ini. Sampai mana itu? An-Nifas. Jadi sebelum kita mula, respect mau nampak lelaki senang nak petik. Jadi sebelum kita mula, siapa yang nak baca rumus haid lelaki? Semua tunduk kepala. Tawaddu'an. Siapa nak baca rumus? Ingat apa yang belakang tu tak nampak ke? Seorang. Siapa nak baca? Serta syarahkan. Tak susah pun. Mujahid Kabir. Kalau kita bagi Banat dulu. Banat siapa nak baca? Baca. Jangan baca. Hafal. Kita suruh hafal. Hafal serta syarah. Nak teruskan? Umur anak gadis yang harus keluar darah iaitu kurang daripada 9 tahun takriban, bukan tahdidat. Baik, mula. Ulang lagi. Umur anak gadis yang keluar darah mesti kurang daripada 9 tahun takriban. Mesti kurang daripada 9 tahun? Umur yang Mestilah. kurang. Lelaki hafal ada masa lagi. Jangan sibuk nak dengar. Silap. Okey, ulang. Marasannya. Umur anak gadis yang harus keluar darah tak boleh kurang daripada umur 9 tahun takriban dari tahdidat. 9 tahun apa? Komariah ke? Komariah. Okey, syarahkan murad dia apa? Menurut dia, maksudnya umur yang paling minimum untuk seorang gadis, dia mesti kalau dia keluar darah pun mesti, contohnya umur dia mesti 9 tahun, setelah 11 bulan 15 hari. Faham tak? Macam mana? 15 hari lah maksudnya. Umur dia mestilah 9 tahun? 9 tahun silap, 8 tahun, 11 bulan 15 hari. Faham? Kalau dia maksudnya dia 15, 16, 17, 18 ke atas pula. Kalau dia daripada 1, 2, 3, 4, 5 hingga 14 tu tak boleh. Cuba terangkan dengan bahasa yang mudah. Perempuan kan rumit. Perempuan rumit. Betul jawapan dia. Jawab pertama, umur wanita yang keluar haid mestilah paling awal adalah umur 9 tahun qamariyah takribiyah. Maksud apa? Tidak mengapa jika seorang perempuan tu keluar awal 15 hari sebelum sampai genapnya 9 tahun. Boleh? Maknanya 8 tahun lagi 15 hari nak genap 9 tahun. Keluar darah, maka darah tu kita panggil darah haid.
Adapun kalau darah tu keluar 16 hari, maka darah tu istihadah. Okey, contoh hari pertama. Contoh dia punya nak genap 9 tahun itu berapa bulan? 17. Okey. Jadi antara 1 sampai ke 17 ada berapa hari? Jangan kira 17 tu. 16. Betul ke? 16. Okey. Jadi hari pertama, 1 contoh dia hari jadi dia 17 Syawal. 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal keluar darah. Okey. Kemudian dia punya hari lahir tu genap 9 tahun 17 Syawal. Maka ada 16 hari. Yalah 16 Syawal lah tu. 16 hari di bulan Syawal. Kemudian hari pertama 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal keluar darah. Jadi hari pertama tu kita panggil darah istihadah. Betul tak? Jadi baki 15 hari, betul tak? Jadi hari yang kedua tu darah apa? Haid. Boleh? Darah haid. Sebab apa? Sebab dia dah masuk dalam 15 hari tu. Okey. Yang kedua? Tak apa, orang lain. Akram. Akram tengah menghafal. Yang kedua apa? Terlentang apa? Okey, cuba syarahkan. Bagi gambaran pun tak ada masalah. Contohnya seorang Muslimah itu membuat Muslimah, alhamdulillah. Maksud boleh lah apa? Maksud? Boleh. Hari pertama buat 1 jam. Hari kedua buat 10 jam. Hari ketiga sampai 10 nakak. Yang di darah, yang ada keluar darah haid. Hari ke-11 buat 1 jam. Hari ke-15 dia punya contoh dia rumit sikit. Boleh je 10 jam, 2 jam atau 10 jam, 4 jam dah settle. Macam mana? Contoh kalau kita kata dalam 15 hari tu, kan yang kedua apa ayat dia tadi? Darah mestilah keluar minimal 15 hari, paling kurang 24 jam di dalam tempoh 15 hari. Boleh. Paling kurang 24 jam. Kalau kurang daripada 24 jam, maka darah tu dikira istihadah. Okey. Contoh senang kita kata kalau 24 jam lah. Kalau yang lebih tu lagi mudah lah. Hari pertama keluar darah 10 jam. Hari kedua 10 jam. Hari ketiga 4 jam. Kemudian nakak. Kan? Nakak. Sampai cukup 15 hari tu. Dalam 15 hari daripada mula dia keluar darah tu, cukup 24 jam. Maka darah yang keluar tu darah haid. Boleh. Kemudian yang ketiga. Yusrah. Kalau lebih 15 hari tu, boleh jadi istihadah ataupun istihadah bercampur dengan haid. Yang pasti tak boleh lebih 15 hari. Tu senang, mafhum kan. Kemudian yang keempat, Fakrushi. Cepat.
Dah haruslah didahului dengan suci 15 hari. Contoh kita kata dia keluar 10 hari. 1 Syawal hingga 10 Syawal keluar darah. Kemudian naqaq. Jadi naqaq tu berterusan selama 15 hari. Ataupun lebih tak masalah lah. Kemudian baru keluar darah. Maka darah yang keluar setelah daripada 15 hari kita panggil apa? Darah haid. Boleh? Kemudian ada lagi? Apa? Macam mana penerangan dia apa? Tidak boleh didahului dengan kelahiran. Kalau didahului dengan kelahiran maka darah nifas. Jadi kita kata itu kelahiran yang habis terus daripada rahim dia kosong. Sebab nanti ada perbahasan berkenaan darah yang keluar setelah daripada keluarnya anak kembar yang pertama. Itu kena tengok dalam kitab kita yang lebih luas lah. Dalam ni pun dia tak bahas. Itu dia ulama khilaf lah. Semua ada setengah kata nifas, setengah kata bukan nifas. Yang bukan nifas menghukumkan khilaf pula sama ada yang setengah yang mengatakan bukan nifas tu mengatakan sama ada darah itu haid ataupun istihadah. Tak apa. Kemudian kita masuk qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain insyaallah ta'ala. Amin. Nifas, an-nifasu. Thaniyan an-nifasu. Ta'rifun nifas. An-nifasu huwa ad-damu al-kharij ba'da faraghir rahimi minal hamli. Ta'rif nifas apa? An-nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah kosong rahim minal hamli daripada kandungan. Okey. Jadi kita faham sini. Darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan. Maknanya kosong, tak ada anak dah. Kemudian baru keluar darah. Boleh faham? Tu. Jangan keliru. Darah yang keluar bersama bayi tu lain. Itu boleh jadi, itu namanya damu talqin. Betul? Darah sakit beranak. Adapun darah yang keluar setelah keluar bayi, kosong, keluar bayi, kemudian keluar darah, maka darah tu darah nifas. Boleh jadi juga keluar bayi tapi darah tak keluar lagi. Dia faham? Dia kosong, tak ada keluar darah. Keluar bayi dah, tapi dia kosong, tak ada keluar darah. Kemudian selang beberapa hari baru keluar darah. Jadi pada nifas ni dia ada syarat dia. Nanti kita akan bahas lah. Dia tak boleh, lepas beranak tu tidak boleh kosong selama 15 hari. Kalau lepas beranak kosong 15 hari, kemudian keluar darah, maka darah tu darah haid. Sebab apa? Sebab kita tengok rumus tadi kita apa? Darah, nak kata darah haid tu mestilah didahului 15 hari. Suci 15 hari. Jadi kalau faham betul rumus tu, dia kalau betul-betul faham rumus tu, permulaan nak faham dah, nak boleh hukum haid ke nifas ke, boleh faham? Penting rumus tu. Kemudian, jadi darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kandungan, dinamakan darah nifas. Okey. Jadi darah ni mestilah keluar dari faras wanita. Satu. Dan darah ni, darah ni mesti keluar daripada faras wanita. Dan anak yang keluar ni tak semestinya. Kalau anak yang keluar tu adalah seekor lembu, contoh. Siapa gelak betul? Contoh, Mujahid ni, Mujahidah lah nama dia. Mujahid ni mengandung, melahirkan anak monyet seekor. Contoh. Kemudian keluar nifas, keluar darah, maka darah tu pun dipanggil nifas juga. Sebab apa? Sebab darah yang keluar setelah kosong rahim tu dipanggil nifas. Walaupun yang dilahirkan tu bukan anak manusia. Boleh? Okey. Syahrut ta'rif, syarah ta'rif. An-nifasu huwa dhalikad dam. Nifas ni, dia adalah nifas ni
Dzalika ad-damu alladhi huwa tu dhamir fasal la mahalla laha minal i'rab. Boleh kita i'rab jadi mubtada thani. Apa faedah dhamir fasli? Nak bagi tahu lepas tu mesti i'rabnya khabar. Itu nahulah. Nifas tu huwa dzalika ad-damu adalah dam. Ad-dam tu badal bagi dzalika. Sebab apa? Isim ma'rifah datang daripada isim isyarah, iaitu darah yang keluar, alladhi yakhruju, yang keluar oleh darah, ba'da faraghir rahim minal hamli, setelah kosong rahim daripada kandungan. Wa in kana al-mauludu 'alaqatan, walaupun yang dilahirkan itu 'alaqatan, segumpal darah. Bukan kita kata hanya baby saja, tak. Walaupun yang keluar daripada rahim, keluar dari faras wanita itu adalah segumpal darah. Au mudghatan, ataupun segumpal daging. Qalat, yang berkatalah, qabilatun ni bidan, doktor ke siapa ke, annaha, sesungguhnya alaqah au mudghah, kan, alaqata au mudghah tu mabda'u khalqil adami, adalah permulaan kejadian anak Adam. Kalau doktor kata ni keluar ni darah, daging, maknanya ni doktor kata ni memang permulaan kejadian anak Adam. Maka keluar darah lepas daripada tu nifas lalu dah. Boleh. Wa yakfi ikhbaru qabilatin wahidatin, dan memadai oleh mengkhabarkan ataupun ikhbar, mengkhabarkan qabilatin oleh idafat mana fa'il boleh, mengkhabarkan qabilah seorang bidan, qabilatin wahidah. Tak perlu cari 3 orang. Ingat bersaksi li'an ke apa? 3 ke apa? Tak tahulah. Li'an seorang cukup. Maknanya bidan tengok, ni keluar tak, bukan keluar bayi tapi keluar daging, mudghah ataupun alaqah. Kan? Alaqah. Maka darah yang keluar daripada tu, setelah daripada tu dikira darah nifas. Wala budda fid damil madhkur hatta yakuna nifasan ay yakuna kharijan ba'dal wiladah. Dan mestilah pada damil madhkur, darah yang disebutkan tu, hatta yakuna nifasan, sehingga kita boleh hukum dia ni adalah nifas. Apa? Ay yakuna kharijan, bahawa adalah ad-damul madhkur ni kharijan ba'dal wiladah, keluar setelah daripada kelahiran. Tengok. Ay qabla mudhi 15 yawman. Siapa pula tu? Sebelum berlalu 15 hari, minha, daripadanya apa? Al-wiladah. Bagi laluan. Berdiri Mujah. Ni Mujahid nama dia. Okey. Katanya darah al-mazkur ni mestilah keluar setelah daripada wiladah. Tafsir bagi takut tak faham, yakuna kharijan ba'da wiladah tu gana tak faham. Qabla mudhi, bukan tak faham, dia nak terangkan lagi, bukan tak faham, dia nak terangkan lagi. Qabla mudhi 15 yawman minha, sebelum berlalu 15 hari, nisbah hari, minha, daripada al-wiladah. Tu wa illa, jikalau tidak, wa illa apa? Wa illam yakun ad-damu kharijan qabla al-mudhi 15 yawman minha, yakni ba'da mudhi 15 yawman. Panjang. Wa illa tu tak ada je lah. Wa illa yakunu ad-damu kharijan ba'da mudhi 15 yawman. Senang. Kalau nak penuh panjang, wa illam yakun ad-damu kharijan, jikalau tidak adalah darah itu keluar qabla mudhi 15 sebelum berlalu 15 hari, yauman nisbah hari, minha, daripada wiladah. Apa maksud dia? Yakni ba'da mudhi 15. Kenalah, betul tak? Kalau bukan keluar sebelum 15 hari, maknanya boleh jadi keluar lepas 15 hari. Tu.
Wa illa ay wa illam yakun ad-damu kharijan qabla mudhi 15 yawman minha, yakni maksud dia apa? Ba'da mudhi 15 yawman. Ba'da mudhi 15 yawman minha. Okey. Kalau yang keluar tu, darah yang keluar itu setelah berlalunya 15 hari, falaisa binifasin, maka adalah darah yang keluar setelah lalunya 15 hari itu bukan nifas. Wa innama huwa haidun. Sungguhnya dia itu adalah haid yang kita terangkan tadilah. Perempuan ni dia macam ni. Perempuan ni keluar darah, keluar anak. Kemudian kita kata tak ada keluar darah pun selama 15 hari. Lepas 15 hari keluar darah, maka darah tu darah haid. Jadi dia akan sebutlah syarat-syarat nifas tu apa. Wasummiyan nifasu nifasan. Dinamakan akan an-nifasu ay damun nifas. Dinamakan akan darah nifas tu nifasan. Kenapa? Li khurujihi ba'da nafsin. Ni ilat tasmiyah. Kerana keluarnya darah ataupun keluarnya an-nifas ataupun ad-dam ba'da nafsin, setelah daripada jiwa. Jiwa situ apa? Orang tu lah. Boleh. Sekejap Nanti boleh cek dalam Raudah, kitab Raudah, berkenaan darah yang keluar antara dua kembar. Maksudnya keluar seorang, lepas tu keluar darah. Darah tu nak dihukumkan apa? Jadi di dalam Raudah dia sebut luas sikit lah. Di dalam Raudah dia sebut darah yang keluar itu adalah, darah yang keluar antara dua kembar itu adalah darah, dia khilaf sama ada pertama darah nifas ataupun bukan nifas. Okey. Yang kuatnya, yang asahnya apa? Bukan nifas. Jadi kalau bukan nifas, maka boleh jadi darah itu adalah darah haid ataupun istihadah. Kemudian nanti dia akan berlaku khilaf lagi. Boleh cari ni di dalam Raudah. Tak pun nanti kami kongsi dalam grup. Nanti kami kongsi dalam grup. Cuma sebab tak tulis muka surat berapa ni. Yang ni pun ambil daripada apa? Bagi laluan. Ambil daripada Maktabah Syamilah. Jadi crop yang tu tak ambil muka surat berapa, juzuk apa. Yang muqabil asahnya, darah yang keluar antara dua kembar itu adalah darah nifas. Cumanya nanti dia akan berlaku khilaf lah. Adakah nifas itu 2 kali ataupun sekali? Dibahas panjang dalam tu. Dari Raudah sebut. Adapun dalam Qalyubi, dalam Taqriyah Sadidah, dia cuma cakap bahawasanya darah yang keluar antara dua kembar itu bukan darah nifas. Jadi boleh dihukum sebagai darah haid jika bersambung apa semua itulah, dan boleh dihukum sebagai darah istihadah. Ataupun kalau nak tengok dalam kitab ni ada Risalatun fi Ahkamil Haidi wan Nifas. Ni kitab Sa'alid ni kita pinjam. Ni bagus ni kitab ni. Cuma ya, perbahasan dia bukanlah satu-satu dia tersusun seperti Al-Ibanah, tak. Dibahas itu. Cuma bahasanya mudah dan apa yang kita macam terfikir-fikir kadang jawapannya ada dalam kitab ni. Risalah fi Ahkamil Haid wal Istihadah. Kitab Risalah ni, ulama buat kitab Risalah ni, lepas dia tu baru keluar Al-Ibanah, kemudian keluar apa Mio Babenan sebut kitab tadi, Izalatul Itibas, keluar kitab-kitab tu. Tu khidmat ulama berkenaan hukum darah ni. Kalau dulu orang nak faham hukum darah ni, nak kena tengok kitab-kitab besar, Tuhfah. Sebab dia kadang cerita sedikit-sedikit. Kalau kita tengok betul-betul, kita rujuk Mughni Muhtaj cerita macam mana, Tuhfah cerita macam mana, Nihayah cerita mana, kadang sikit-sikit je. Kita kena tengok banyak kitab, kumpul baru dia seolah-olah kita kata komplit lah. Sebenarnya tak komplit lagi pun. Kita tengok Syakawi, kadang ada dalam kitab lain tak ada.
Kadang tak ada dalam kitab lain, kadang ada dalam kitab lain tak ada, macam tu gitu. Saling melengkapi. Jadi ulama khidmat buat satu kitab, mudah. Sebenarnya dalam istilah fiqh, kalau orang kata asal, contohnya macam dalam contohnya dua jarak antara dua kembur kan, asalnya naik tu. Dan kalau dia punya yang pergi asal, dia punya nifas kan, kita orang sebagai wanita ni nak pegang yang mana sebenarnya? Kalau mengaji banyak, ikutlah. Tahu semua. Itu kelebihan orang mengaji. Orang mengaji, kelebihan orang mengaji. Tahu, faham apa semua. Nak ikut-ikut. Tapi setengah orang dia lebih ihtiyat. Dia akan ambil pendapat yang paling kuat. Boleh? Asah dengan mukabil asah. Dia ada dobit-dobit dia. Tu nanti kita tak kata kita ada kerja rumah. Asah tu guna untuk perkataan siapa? Imam Syafi'i ke atau bahasa Imam Syafi'i, tu kerja rumah. Kena ada kerja rumah. Duk dengar je tak best. Kena ada kerja rumah. Itu kelebihan kalau kita mengaji banyak. Lagi mengaji Qalyubi, mengaji Kanzun. Asah, mukabil asah. Azhar, mukabil azhar. Ikutlah. Kan kalau tahu banyak pendapat imam kata ni, okey, pendapat qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i ada mengatakan hukum sekian. Kita mengaji, kita tahu, kita nak ikut tak ada masalah. Tapi bezalah kalau orang yang ihtiyat. Nak jadi wali ni, hukum fiqah kena yang kuat-kuat. Ni semua berdoa belaka nak jadi wali. Mengaku lipat bumi tak boleh. Kena ambil yang kuat. Tu. Wali-wali ni ambil yang kuat-kuat. Ni ambil yang hukum-hukum dhaif tak boleh. Kena ihtiyat, bulu kucing pun kena jaga. Habis. Wal al-aslu fi nifas, nanti kita ada kerja. Al-aslu fi nifas, bermula asal pada nifas apa? Al-aslu fi nifas hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Berkatalah Ummi Salamah, kanat an-nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu 40 yawman aw 40 lailatan. Kanat an-nufasa' adalah perempuan-perempuan yang bernifas ala ahdi Rasulillah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqudu 40 yauman, duduk maksudnya menunggu mereka akan 40 taqudu. Nufasa tu 40 yauman akan 40 nisbah hari atau 40 lailatan ataupun 40 malam, samalah. Fa fi hadzal hadis dalilun li ghalibin nifas. Maka pada ini hadis adalah, maka pada ini hadis dalil li ghalibin nifas. Fa dalilun li ghalibin nifas fi hadzal hadis. Yang penting lagi herok. Maka dalil bagi kebiasaan nifas itu sabit di dalam ini hadis. Boleh? Sabitun fi hadzal hadis. Wa annahu 40 yawman. Sungguhnya ghalib nifasnya apa? 40 hari. Wa amma aqalluhu fa huwa lahzatun. Adapun yang paling sedikit daripada nifas ni apa? Lahzah. Fa huwa aqalluhu lahzatun. Seketika keluar sekejap. Lepas tu berhenti berterusan selama 15 hari. Maka kemudian keluar darah. Kita tak semestinya lah 15 hari, ikutlah. Berhenti berterusan selama 20 hari ke, ikutlah. Yang penting lebih daripada 15 hari kemudian keluar darah. Maka darah tu darah haid. Walaupun nifas tu keluar lahzah. Tu. Wa aktsaru 60 yawman wa sayatil hadisu anha insyaallah taala. Insyaallah taala tambah. Dan selagi akan datang hadis berkenaan inilah tempoh nifas tu berapa banyak, yang paling sedikit berapa lama, kebiasaan berapa lama, paling banyak berapa lama. Cumanya khalasannya nifas ni kita cerita ringkaslah. Tak akan berlaku nifas ni melainkan kena ada 4 syarat. Nak tulis. Sebab jagi nanti ada juga disebut. Nak tulis lah. Pertama, darah itu mestilah keluar setelah daripada kosong rahim. Darah itu mestilah keluar setelah daripada kosong rahim, daripada anak ataupun kandungan. Yang kedua, darah itu keluar
Darah itu mestilah keluar sebelum 15 hari daripada kosong rahim. Darah mestilah keluar sebelum 15 hari daripada kosong rahim. Yang ketiga, apabila terputus darah, maka disyaratkan bahawa tidak menyelangi antara darah pertama dan darah kedua itu 15 hari. Boleh? Apabila terputus darah, maksud terputus ni apa? Keluar darah kemudian putus. Boleh faham? Tu. Apabila terputus darah, maka disyaratkan bahawa tidak menyelangi antara darah yang pertama dan darah yang kedua itu oleh naqak 15 hari. Boleh? Oleh naqak 15 hari. Jikalau menyelangi antara dua darah itu oleh naqak 15 hari, maka darah yang kedua itu adalah haid. Dapat tak? Lagi laju sikit. Macam mana nak mengaji dengan Syekh Arab? Ke tak tulis mengaji Syekh Arab? Okey, jikalau menyelangi antara dua darah, jikalau menyelangi antara dua darah oleh naqak 15 hari, jikalau menyelangi antara dua darah oleh naqak 15 hari, maka darah yang kedua itu adalah darah haid. Sebab apa? Sebab tu 15 hari tu. Bila suci je 15 hari, dia tukar darah baru. Boleh? Okey. Bahasa Arab pula. Kemudian yang keempat, bahawa tidak boleh lebih darah bahawa darah itu tidak boleh lebih 60 hari. Senang. Bahawa darah itu tidak boleh lebih daripada 6 hari. Bahawa tidak boleh darah itu lebih daripada 60 hari. Boleh? Nanti dia akan bahas berkenaan darah ni. Dia dalam kitab Ibanah dia tak sebut, tapi dalam kitab Risalah dia sebut. Dalam Ibanah cuma sebut satu pendapat je. Dikira adat nifas itu bila kosongnya rahim. Kosong rahim kira 60 waktu tu. Adapun nifas dikira ketika nampak darah. Jadi nanti ada juga khilaf yang mengatakan dikira tempoh dengan hukum tu waktu keluar baby. Ada juga yang mengatakan dikira tempoh dan hukum nifas itu apabila melihat darah. Dia khilaf. Ada 3 atau 4. Nanti sampai kita akan baca. Sekadar untuk tahulah. Salisan al-istihadah. Yang ketiga, darah yang ketiga istihadah. Ta'riful istihadati. Al-istihadah. Haza ta'riful istihadati. Bermula ini adalah ta'rif istihadah. Al-istihadatu damun yakhruju min adnar rahimi fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Allah Rabbi. Nifas apa ni? Al-istihadah adalah damun yakhruju, darah yang keluar min adna, daripada yang hujung, daripada hujung, min adna ar-rahimi, daripada hujung rahim. Kita dah itu dah lukis tak? Kalau haid daripada aqsa, ab'ad. So kita buat bulat ni bentuk rahim, bentuk mental ni tu. Betul tak? Yang paling keluar daripada hujung ni kita kata darah haid. Adapun darah istihadah dia keluar ni. Dekat permulaan nak masuk ke dalam rahim tu. Boleh? Syarh ta'rif. Fi ghairi ayyamil haidi wan nifas, pada selain hari haid dan nifas. Jadi dia akan syarahlah ta'rif. Syarh ta'rif. Ad-damu as-salisu wal-akhiru min ad-dima'i al-kharijati min al-farji huwa damul istihadah. Darah yang ketiga dan yang terakhir daripada darah-darah yang keluar daripada faraj.
wanita, huwa damul istihadah, adalah darah istihadah. Wa yuqalu lahu, dan dipanggil, dikatakan ataupun dinamakan baginya damul istihadah tu apa? Damu fasadin aidan, darah fasad juga, sama. Fasad istihadah sama. Wa huwa damun yakhruju min adnar rahim. Wa huwa damu fasad ni adalah darah yang keluar daripada adnar rahim, yang paling bawah daripada rahim. Bi khilafil haidi. Wa dhalika takdir di situ. Wa dhalika bi khilaf tu i'rab jadi khabar mubtada mahzuf. Wa dhalika apa? Nak senang damul fasad ke damul istihadah ke? Kainun bi khilafil haidi, adalah berbeza dengan darah haid. Kenapa? Fa innahu yakhruju min aqsar rahim. Satu, kerana darah haid itu keluar, al-haidu yakhrujul haidu tu min aqsar rahim, daripada pangkal ataupun hujung paling jauh sekali daripada rahim. Tu beza dia. Wa yakhruju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas, dan keluar oleh damu fasad atau damul istihadah ni fi ghairi ayyamil haidi wan nifas, pada selain daripada hari-hari haid dan nifas. Ai ditafsirkan anna damal istihadah huwa ma ada damil haidi wan nifas. Tu darah istihadah ni adalah darah yang lain daripada darah haid dan darah nifas. Jadi kita dah tahu dah dobit-dobit darah haid macam mana, kan, darah nifas macam mana. Bila macam tu, maka kita boleh bezalah darah istihadah tu macam mana. Cuma dalam bab perbahasan istihadah tu dia akan main berkenaan warna darah. Dia nanti dia akan bahas berkenaan darah haid itu darah istihadah bercampur dengan darah haid. Dia akan berkait dengan warna darah dan sifat-sifat darah. Nanti kat situlah akan keluar cabang-cabang yang banyak yang kita tak nak dengar pun. Mubtadi'ah, mubtada'ah, apa, mu'tadah. Ada yang mubtadi'ah, mutahhirah, ataupun lagi mubtada'ah, mumayyizah, ghair mumayyizah, apa semua tu. Nanti dia akan bahas. Tak perlu bahas sekarang. Alifuddin yang pening lah. Wa makna zalika, bermula makna demikian apa? Anna kulla damin, sesungguhnya setiap darah, semua darah, kullu damin lah, tarkib dengan nakirah, betul tak? Kullu tarkib dengan nakirah situ dengan makna jami' sekalian. Namanya kullu apa? Kulliyah. Kulliyah ke? Wa isman li kulli fannin hukmiyah fa inna kulliyatun. Kalau kullu majmu' namanya kullu. Ana kullu damin lam nahkum, sekalian darah ini kami tidak hukumkan alaihi ala dam tu, kan, ala dam, bi annahu, dengan sungguhnya dam itu damu haid, adalah dam haid, darah haid. Walam nahkum, dan kami tidak hukumkan alaihi ala dam al-mazkur tu damu nifasin. Walam nahkum, dan kami tidak hukumkan alaihi ala dam tu bi annahu, dengan sunnya ad-dam itu adalah damu nifasin, darah nifas. Fa innahu, bila kita tak hukumkan darah tu darah haid, tak hukumkan darah tu darah nifas, maka fa innahu yakumu damal istihadatin. Fa innahu maka sungguh ad-dam yakunu ad-damul mazkur, itulah yang kita tak hukumkan darah haid, yang kita tak hukumkan darah nifas itu dama istihadatin, adalah dam istihadah. Tajib lahu al-ahkamu allati sayati zikruha, yang wajib baginya, bagi ad-damul mazkur itu, oleh hukum-hukum allati sayati zikruha, yang selagi akan datang sebutannya, sabar, nanti dia akan sebut. Al-aslu fil istihadah, asal pada istihadah ni dalil. Al-aslu fi ahkami istihadah iddatu ahadis minha, asal pada hukum istihadah ni ada berbilang-bilang hadis, setengah daripadanya min tabi'in, setengah daripadanya ahkam istihadah ni, bukan minha apa, setengah daripada iddah itu, yang berbilang-bilang daripada hadis tu. Apa? Al-awwalu an Fatimah binti Abi Hubaishin annaha kanat tustahadu, faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haidi fa innahu damun aswad yu'rafu
idza kana zalika famsiki 'anis salati fa idza kana al-akharu fatawaddai wa salli fa innama huwa 'irkun. Bersabdalah Nabi SAW baginya Fatimah binti Abi Khubaysh, apabila adalah darah haid itu idza kana damul haid, apabila adalah darah haid, fa innahu, sesungguhnya damul haid tu, damun aswad, adalah darah yang hitam, yu'raf, yang dikenali. Iza kana zalika, apabila adalah demikian, famsiki anis solah, maka tahanlah diri kamu daripada salat. Fa idza kana al-akhar, maka jika adalah al-akharu, yakni dam lain daripada ghairu damil aswad, fatawaddai, maka hendak berwuduklah engkau, wasalli, dan salat oleh engkau, fa innama huwa irkun, maka sesungguhnya darah yang ghairu aswad tu kan, irkun adalah darah penyakit, apa kata, bukan fadhari wasalli, fa innama huwa, maka sesungguhnya huwa itulah al-akhar itulah kan, darah damu aswad tu, sorry, fa innama huwa, maka sesungguhnya dia ialah al-akhar tu, ghairu dami aswad tu, irkun adalah darah penyakit. Boleh? Jadi nanti dia akan beza lah, dia akan bahas dalam, kita cerita sikit lah, bahas berkenaan warna darah ni, mubtadi'ah kan, mumayyizah. Kalau orang tu permulaan keluar darah, kemudian dia boleh beza darah dia, sebab ada keluar kadang warna hitam, kadang ada warna merah kan. Kemudian kalau berlaku bercampur dengan darah haid, istihadhah bercampur darah haid, maka dia nak mengatakan darah haid tu yang mana? Yang kuat tu. Dia nak kata darah haid yang mana? Darah yang kuat tu, yang hitam. Jadi yang merah tu istihadhah. Jangan salah faham, bukan kita kata 20 hari keluar darah, 15 hari haid, 5 hari darah istihadhah, tu salah. Salah macam tu. Tu senang kerja. Salah bukan macam tu. Jadi kalau mubtada'ah dia kena, kalau mumayyizah dia kena tengok tamiz dengan warna darah tu. Kalau ghairu mumayyizah, yang tak boleh beza, contoh tak boleh beza ni, darah dia sama je, hari pertama sampai ke 20 sama kan, maka kat situ yang dikira haid adalah hari yang pertama sahaja, yang lain istihadhah. Boleh? Kalau kita kan sebulan haid satu hari je lah dikira. Itu dia ada kaedah dia, nanti dia akan sebut kat belakang ni. Tu. Kalau muqtadah lah macam mana pula muqtadah, nanti dibahas. Tak pening. Nanti dia akan masuk belakang ni bab istihadhah. Boleh? Cuba kita bagi gambaran je tu. Apa guna warna darah? Kadang keluar darah warna hitam, berbau. Kemudian contoh keluar hari pertama sampai hari ke-10 keluar darah warna hitam, berbau. Cukup banyak sifat, hitam, berbau, kental, semua tu. Kemudian keluar hari yang ke-11 sampai hari ke-20, tak pun sampai hari hari ke-20 tu, keluar darah hitam tapi tak berbau. Sama-sama hitam. Macam mana? Jadi yang hitam tu, yang banyak sifat, bau apa semua tu, dikira darah haid. Dia ni martabat dia lagi tinggi. Ambil kau. Martabat dia lagi tinggi daripada yang tak berbau tu. Siapa yang bau, martabat dia lagi tinggi. Boleh faham? Jadi yang kuat tu, maknanya yang kuat daripada yang lain tu, itu dinamakan darah haid. Boleh Mio? Dah termenung ke tu? Habis? Tak apa, kita slow. Mana? Fabayyana sallallahu alaihi wasallam al-farqa baina damil haidi wal istihadati min khilal at-tamyiz baina ad-dima'. Maka menerangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beza antara dam haid dan istihadah min khilali, daripada sudut at-tamyiz, pembezaan. Min khilali, daripada sudut ataupun melalui pembezaan baina ad-dima', antara darah-darah. Fadamul istihadati yughayyiru damal haidi. Maka darah istihadah itu berbeza atau lain daripada yughayyiru. Macam mana yughayyiru? Berlainan akan darah haid.
darah istihadah ni berlainan atau lain daripada darah haid. Wa damul istihadati yakhruju min 'irqin. Darah istihadah ini keluar daripada 'irqin. Irqin ni apa? Irqin ni hujung urat. Yuqalu lahu, yang dinamakan al-azil, nama urat tu. Bil ainil muhmalati wa kasri zat al-mu'jamah. Bi khilafi damil haid. Berbeza dengan darah haid. Fa innahu yakhruju min qa'rir rahim. Kerana sungguhnya damul haid ni yakhruju oleh damul haid min qa'rir rahim, daripada yang paling dalam, yang paling dasar daripada rahim. Tu beza. Asani, asal yang kedua, dalil yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat, berkatalah Aisyah, berkatalah Fatimah. Boleh. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, telah datang oleh Fatimah binti Abi Hubaysh ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkatalah Fatimah, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu. Istahada, yes. Ustahadu tu binal majul, betul tak? Betul tak? Sungguhnya aku adalah perempuan yang dikenakan akan istihadah atau ditimpa istihadah. Fala athuru, maka tidak adalah aku ni suci. Fa ada'u salah, adakah aku boleh meninggalkan solat? Dia kata aku ni perempuan yang mengalami istihadah, yang tengah istihadah, maka aku ni tidak suci sebab keluar darah kan. Dia ingat dia tak suci. Maka dia kata, adakah aku boleh tinggalkan solat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, innama dhalika 'irqun. Tidak boleh. Tak. Kau tak boleh tinggal solat. Sesungguhnya demikian, apa darah tu, istihadah tu, 'irqun adalah darah penyakit yang keluar daripada urat al-azil tu. Walaysa bil haidati, dan bukanlah darah yang keluar itu bil haidah, haid, bukan. Fa iza aqbalatil haidatu fatruki salata, maka apabila menghadapi oleh haid atau apabila menghadapi haid fatruki salata, ataupun apabila haid itu fa'aqbalati, maka menghadap oleh haid fatruki salata, ataupun kita kata menghadap haid itu akan dikau, maka hendaklah engkau meninggalkan salat. Tu. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki damma wa salli, maka apabila dhahaba qadruha, telah lalulah tempoh apa? Haidah. Faghsili, maka hendak mandilah oleh engkau Fatimah, anki, daripada engkau, ad-dama, mandi ataupun basuh daripada engkau akan darah, wasalli, basuh, maksud basuh daripada darah tu, mandi sekali lah, wasalli, dan solat oleh engkau. Betul lah. Kalau betul lah, itu kena kepada al-haidah. Sebab apa? Sebab dia kata zahaba qadruha, betul tak? Kalau istihadah ni tak payah sibuk-sibuk dengan qadar. Basuh, mandi, basuh terus solat. Buat apa mandi? Faghsili anki ad-dama wa salli. Okey. Fal hadisu dalilun ala anna al-mar'ata idza mayyazat damal haidhi min damil istihadah. Maka hadis ini adalah dalil atas perempuan, sesungguhnya perempuan itu apabila mayyazat, boleh beza oleh perempuan itu akan damal haidhi, akan darah haid, min damil istihadah, daripada darah istihadah. Ta'uddu damal haidhi, ta'uddu, membilanglah, ta'uddu akan darah haid, wa ta'malu, macam ni ni, ta'uddu, membilang oleh perempuan itu akan darah haid, wa ta'malu alaikum. Ta'uddu, membilang oleh perempuan itu, bila dia boleh bezakan darah haid daripada darah istihadah, maka dia bilang darah itu darah haid. Okey, kemudian dia beramal ala ikbali wa ta'malu, beramal oleh perempuan itu ala ikbali, atas ikbali, yakni datangnya
damul haid wa idbarihi, dan hilangnya darah haid. Maksudnya apa? Takmal alaih kembali wa idbarihi. Maksudnya bila datang haid, dia kena buat apa yang patut dia buat lah. Apa? Tinggalkan solat. Kan? Tak puasa apa semua tu. Dan idbarihi, dan hilangnya darah. Bila hilang darah buat apa? Mandi, solat, qada puasa apa semua tu, ikutlah. Fa'izan qada qadruhu, maka apabila telah inqada, habis, selesai, qadruhu, oleh kadarnya, kadar apa? Damu haid. Qadru damil haid, igtasala anhu, basuhlah. Perempuan anhu daripada damil haid, ataupun mandilah daripada haid. Summa sara hukmu damil istihadah hukmal hadas. Habis. Kemudian dia kata summa sara, kemudian jadilah hukum damil istihadah, darah istihadah tu hukmal hadasi, hukum hadas. Fatatawaddau li kulli salatin kama sayati tafsiluhu, maka berwuduklah ia imra'ah li kulli salatin, bagi setiap solat, kama sayati tafsiluhu, selagi akan datang perbahasan dia, perinciannya. Jadi istihadah ni hukum dia seperti hadas, hukum seperti salisil baul. Boleh? Dia tak perlu mandi. Kalau ternyata contoh darah tu keluar, tak cukup 24 jam dalam 15 hari. Kan? Maksudnya ternyata bahawasanya darah yang keluar sepanjang 15 hari itu adalah darah istihadah. Jadi diorang perempuan tu tak perlu mandi. Solatlah, basuh solatlah. Cuma solat-solat yang dia tinggalkan tu dia kena qada. Wes. Iza arafta ma taqaddama, apabila engkau tahu akan apa yang telah terdahulu. Terdahulu apa? Perbahasan dia. Terdahulu oleh ma tu minal bahsi lah, ataupun minal kalam, perbahasan dia tu. Fa'alam, maka ketahuilah oleh engkau annad dama, sungguh darah yang al-kharijah, yang keluar minal farji, daripada faraj itu, la yakhlu, tidak sunyi oleh darah, tidak sunyi siapa? Sunyi. Fa'al mana? Ad-damu al-kharij minal farji. Tidak sunyilah oleh darah yang keluar daripada faraj itu, illa ayyakuna wahidan min hadis salasa, melainkan bahawa adalah ad-damu al-kharij minal farji itu wahidan min hadis salasa, salah satu daripada ini 3 darah. Fa imma ayyakuna dama haidin, adakala bahawa ada damul kharij minal farji ni dama haid, kan, darah haid, au nifasin au istihadah. Habis. Khatimatun. Ini satu penutup. Nak habis kelak kita. Kau apa? 8.5. Khatimatun. Fi hukmi rutubatil farji, pada hukum rutubah faraj. Mimma yanzilu minal farji wa laysa daman ma yusamma bi rutubatil farji. Setengah daripada barang atau begitu sesuatu yang zilu, yang mengalir, minal farji, daripada faraj, setengah benda yang zilu minal farji, yang mengalir daripada faraj. Kita tak kata minal farji tu bayan bagi ma, boleh? Tak kena. Takkan kita kata setengah daripada faraj yang mengalir. Apa benda? Ma tu dia tak sebut bayan, dia kena bayan lah. Ikutlah ma situ kita hukum ke apa, cecair ke, ma'ik ke, ikutlah. Setengah cecair yang mengalir daripada faraj, walaysa daman, padahal tidak adalah ia ma yang zilu minal farji itu daman. Boleh? Walaysa, isim laisa ada ma yang zilu minal farji. Daman bukanlah benda yang mengalir daripada faraj itu darah. Tu ma yusamma tu jadi mubtada muakhar, jauh tu. Boleh? Kena tak tengok? Ma yusamma bi rutubatil farji mimma kainun mimma yanzilu minal farji walaysa daman. Boleh? Kena tak? Bermula
cecair yang dinamakan ataupun ma, perkara yang dinamakan birutubati, dinamakan akan ma itu dengan rutubatil farji. Rutubatil farji mimma adalah setengah daripada ma, perkara yang zilu minal farji, yang mengalir daripada faraj, yang keluar daripada faraj. Padahal walaisa, padahal ia ma yang zilu minal farji itu daman, walaisa daman, padahal bukanlah yang mengalir daripada faraj itu daman, darah. Tu. Jadi ada cecair, setengah dia cecair, banyaklah cecair yang keluar daripada faraj kan. Darah, air kencing apa semua tu. Jadi ada setengah, sebahagian cecair yang keluar daripada faraj itu, yang mana cecair itu bukan darah, dia ni dinamakan sebagai rutubatil farji. Jadi kalau rutubatil farji macam ni, dia lagi pembahasan dia panjang. Rutubah farji, kita nak terjemah apa? Kelembapan, lendiran. Sebab setengah orang dia terjemah dengan keputihan. Betul tak? Tak betul? Betul. Laki betul. Dia terjemah dengan keputihan. Tapi betul tak ni? Orang kita bila sebut keputihan, maka fikiran dia tertumpu kepada yang najis. Betul tak? Bila kita sebut rutubatul farji ni, dia umum. Dia ada yang najis, ada yang tak najis. Boleh? Jadi orang kita biasa terjemah keputihan. Tapi biasa orang kita ni bila sebut keputihan, maka pemikiran mereka tertumpu kepada yang najis. Kejap lagi dia akan sebutkan khilaf antara Imam Ramli dan Imam Rafi'i berkenaan rutubatul farji, yang najis tu yang mana. Tu. Tengok. Jadi rutubatul farji ni, kalau kita terjemah, kalau orang kata keputihan, maka tertumpulah keputihan, maka keputihan tu kena kepada rutubah yang najis. Tu. Terkadang dia datang dengan warna kuning, betul tak? Ataupun hijau. Hijau tu, betul ada hijau. Dia ikut penyakit sebenarnya. Korang tak tahu? Kaji. Dia ada sampai warna hijau. Dia macam, bukanlah hijau macam tak tahulah hijau ni, tapi dia, na'udzubillah lah, dia mungkin dia jadi warna macam tu sebab penyakit. Guru kami kata, pengarang cakap, kalau keputihan itu warna kuning, maka dia tu mesti daripada batin farj. Boleh? Pengarang kata, darah, kalau rutubah ataupun keputihan itu warna kuning, maka keputihan itu keluar daripada rahim, maka dia najis, daripada batin. Tapi kena tengok juga. Kita kena sains tu kena tengok juga macam mana. Kod-kod lah kan. Yalah, mungkin dia mungkinlah kata dia jadi kuning ataupun hijau ke apa, warna pekat tu dengan sebab kuman-kuman yang ada dekat dalam, betul tak? Tu. Okey. Jadi maklumnya kalau kita kata rutubatul farj, dia umum. Ada yang najis, ada yang tak najis. Tu. Okey. Nak minum dulu. Nak minum. Bismillah. Rutubah ni, dia kalau yang najis tu, hukum dia sama seperti orang yang istihadah ataupun yang salisul baul. Dia kena solat juga. Jangan saya keluar rutubah tak boleh solat, kepala otak dia. Macam je. Kalau rutubah keluar daripada perempuan, dia dikira suci. Suci lah, bukanlah dalam keadaan haid ke tak. Maksud dia seperti orang salisul baul. Salisul baul ni, salisul hadas ikut lah. Ada salisul baul, salisul ra'id, tak boleh tahan berak, atau salisul ra'ih, ada bahagian kita fiqh. Jadi perempuan yang ada masalah
rutubah. Kalau ternyata rutubah tu daripada batin, daripada had najis, kita tak boleh sebut batin sebab kejap lagi dah ada khilaf antara Ibn Hajar Ibn Hajar dan Imam Ramli. Batin antara mereka ni ada yang najis, ada yang tak. Okey. Jadi jika ternyata rutubah itu najis, maka hukum nak solat apa semua